بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat lagi kita bertemu untuk siri yang ke-12 bagi meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usul fiqh. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبه في الدارين آمين. والمجمل ما يفتقر إلى البيان. Pada siri yang lalu kita telah selesai membacakan pada siri-siri yang lalu kita telah selesai membacakan bab-bab berkaitan dengan am, al-khas, mutlak dan muqayyad, dan sekarang tibalah masanya pengarang menyentuh ataupun menyebut tentang perbahasan tentang al-mujmal. Al-mujmal daripada al-ijmal dari segi bahasa diambil daripada perkataan al-jamlu. Al-jamlu yang bermaksud al-ikhtilat, yang bermaksud bercampur. Ya, al-mujmal ni adalah dari segi bahasanya adalah maknanya bercampur. Dan kalau dari segi istilahnya di sini Imam Haramain menyebut ma yaftaqiru ilal bayan, apa yang berkehendak kepada, berhajat kepada bayan. Mujmal itu apa yang berhajat kepada bayan. Bayan itu keterangan, penjelasan. Dalam nas Quran dan Sunnah ni datang padanya perkataan-perkataan yang berbentuk mujmal, yang mana perkataan yang kurang jelas kerana berlaku sebab-sebab yang menyebabkan perkataan itu menjadi tidak jelas. Antaranya ialah perkataan itu mengandungi banyak makna, itu antaranya. Lalu tidak dapat ditentukan mana satu yang dikehendaki oleh syarak, maka nas-nas begitu, bukan dari segi istilah yang kita sebut hari ini, iaitu nas ni ada makna istilah usul fiqhnya, maknanya nas-nas ataupun ayat-ayat daripada Al-Quran ataupun daripada hadis yang berbentuk mujmal ni, maka dia berkehendak kepada penerangan yang lebih sehingga ayat itu dapat difahami dan dapat difahami kehendak maksud di sisi syarak daripada nas tersebut. Akan datang nas yang lain yang akan menjelaskan nas-nas yang berbentuk mujmal tadi itu, yang tidak jelas. Okay, dan di sini contoh yang dibawa di sini adalah thalathata quru. Thalathata quru iaitu 3 quru. Quru di sini dalam bahasa Arab boleh ada 2 kemungkinan makna, iaitu suci dan haid. Maka di sini berlaku khilaf di antara mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah mentarjihkan makna di sini adalah makna suci, maknanya 3 kali suci. Quru di situ bermakna suci. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah mentarjihkan makna di situ adalah makna haid, maknanya adalah 3 kali haid.
Kerana apa? Quru' itu yahtamil, maknanya ada kebarangkalian suci, ada kebarangkalian al-haid, haid. Dalam penggunaan bahasa Arab, kedua-duanya digunakan. Maka di sinilah berlakunya ijmal. Ijmal di sini menyebabkan kita mukallaf tertanya-tanya apakah maksud sebenar daripada perkataan quru' ini. Adakah makna yang pertama ataupun makna yang kedua. Kerana apa? Quru' ini berkongsi makna. Lafaz tu dia berkongsi makna. Dua makna itu berkongsi satu lafaz yang sama, iaitu makna suci dan haid itu boleh diambil daripada makna quru' tu, daripada lafaz quru' tu. Maka oleh kerana itulah terjadinya apa yang disebut di sini, iaitu mujmal ataupun ijmal, ketidakjelasan suatu ucapan, ataupun ijmal juga boleh berlaku dalam perbuatan. Okay. Dan al-ijmal boleh jadi ada tiga bentuk yang boleh dapat kita sebutkan kat sini, ialah yang pertama, ijmal yang kerana tidak difahami maknanya dari segi lughah kerana gharabatul lafzi, kerana lafaz tersebut lafaz yang asing ataupun jarang-jarang digunakan. Okey, itu satu bentuk. Yang kedua, makna difahami tetapi bukan makna yang dikehendaki, tetapi makna yang lain sebenarnya yang dimaksudkan daripada perkataan tu. Dan ini adalah kerana mutakallim ataupun yang mengucapkan perkataan tu telah menggunakan perkataan-perkataan yang ada kemungkinan lah, ada kemungkinan dua makna itu, maka terjadilah ijmal. Contohnya lafaz-lafaz seperti solat, zakat, dia membawa banyak pengertian. Ada pengertian dari segi syarak dan pengertian dari segi bahasa. Maka bila ada pertembungan makna ni, yang manakah yang perlu didahulukan? Makna yang mana yang lebih aula, yang lebih rajah, yang kita perlu ambil yang rajahnya ataupun yang utama dalam mazhab Syafi'i ini ialah kita akan mengambil makna syar'i, makna-makna di sisi syar'i, kerana Nabi Muhammad SAW itu diutuskan untuk menjelaskan syar'iyat. Nabi diutuskan untuk menerangkan tentang syarak. Ke apa-apa yang Nabi terang itu daripada perkataan-perkataan yang Nabi guna itu difahami dengan makna syarak dahulu sebelum makna dari segi bahasa. Okey. Dan yang tadi makna yang kedua. Yang makna ketiga, difahami dari segi makna, dari segi bahasa, tapi dari segi bahasanya perkataan tersebut boleh jadi banyak makna. Okey, itu antara tiga bentuk ijmal lah. Tapi yang kita ambil satu contoh di sini ialah ijmal yang berbentuk yang ketiga itulah, yang mana yang kita panggil lafaz mushtarak ni, maknanya quru' itu telah ada dua makna, maknanya dua makna ni berkongsi satu lafaz, iaitu lafaz quru'. Kedua-duanya boleh difahami sama ada dengan makna suci ataupun haid. Okey.
Dan juga apabila datangnya bayan yang mana yang akan menjelaskan perkataan yang mujmal tadi itu, dia kadang-kadang boleh memberi makna yang qat'i, khilaf tapi di sini memberi makna qat'i kalau ianya adalah tafsir. Wal bayanu tafsirun in afada al-qat' wa ta'wilun in afada adh-dhann. Yang maknanya bayan tu boleh jadi dalam bentuk tafsir ataupun ta'wil. Kalau datang dalam bentuk tafsir, maka bayan tersebut memberi faedah qat'i. Maknanya itulah makna, dengan yakinnya makna itu adalah begitu kalau datang dengan makna tafsir. Tapi kalau datang dengan makna ta'wil, maka dia memberi faedah adh-dhann, tidak qat'i, tidak putus. Dia makna yang adh-dhann, makna dhanni. Dan kalaulah bayan datang tidak memberi apa-apa faedah, sama ada dalam faedah qat'i ataupun faedah dhanni, maka dia akan menambahkan lagi ketidakjelasan perkataan tadi itu, perkataan mujmal tadi, maka dia akan berubah menjadi perkataan yang muskil. Itu perlu penelitian yang lebih lagi untuk memahami makna tersebut. Perlukan ijtihad yang lebih lagi. Okey, kemudian kata pengarang rahimahullah, wal bayanu ikhraju syai'i min hayyizil ishkali ila hayyizit tajalli. Okay, setelah pengarang menyebutkan apa itu ijmal, apa itu mujmal, iaitu perkara yang tak jelas lah. Mudahnya ialah perkara yang tidak jelas, maka pengarang menyebut wal bayanu, menjelaskan makna bayan. Apa itu bayan? Bayan ni segi bahasa ialah keterangan lah, penjelasan. Dari segi istilahnya di sini disebutkan ikhraju syai'i min hayyizil ishkali ila hayyizit tajalli. Ikhraju syai', mengeluarkan sesuatu, ikhraju syai', sama ada perkataan ataupun perbuatan. Maknanya perkataan yang mujmal tadi boleh dikeluarkan daripada ruang ataupun daerah ketidakjelasan itu kepada ruang yang jelas, boleh jadi dengan ucapan, qaul ataupun dengan perbuatan. Okey. Macam contoh yang tadi, contoh quru' tadi, salah satu quru', antara dalil yang lain yang menjelaskan tentang tentang 3 kali suci itu di sisi Imam Syafi'i ialah ada satu hadis yang menyebutkan bahawa ada hadis yang menyebutkan tentang Nabi menyuruh Ibnu Umar rujuk balik isterinya yang diceraikan ketika haid. Nabi perintahkan dia untuk rujuk balik dan tahan ataupun tahan dulu isteri itu, jangan ceraikan lagi sehinggalah suci, dan kemudian datang haid, kemudian suci, kemudian barulah diberi pilihan untuk sama ada nak betul-betul nak ceraikan ataupun tak jadi cerai lah. Di situ disebut, Nabi sebut fatilkal iddatul lati amara Allah Ta'ala
an tutlaqa lahan nisa. Okey. Di sini Imam Syafi'i ambil daripada hadis yang hadis yang berkaitan dengan bab cerai, tapi bila berkaitan dengan cerai ini akan ada satu masalah yang berkaitan dengan cerai ini, ialah menceraikan isteri ketika isteri dalam keadaan haid. Ni hukumnya haram lah. Tapi yang dapat dikeluarkan daripada hadis ni juga ialah Imam Syafi'i ambil di sini seolah-olah adanya tasrih ataupun kat tasrih, seolah-olah dalam hadis ni ada penjelasan yang mentafsirkan masa iddah itu dengan masa suci. Seolah dalam iddah ini masa yang muktabar ialah masa suci. Maka bila dikaitkan dengan maknanya Imam Syafi'i menggunakan hadis ni untuk menganggap hadis tersebut adalah seolah-olah menjelaskan ayat Quran tadi, itu salah satu quru' itu, maknanya quru' di sini dengan makna suci. Kerana dalam iddah yang dikira adalah masa suci. Okey, kita kembali kepada matan tadi, wal bayanu ikhrajus syai'i min hayyizil iskal. Mengeluarkan bayan itu, penjelasan itu adalah mengeluarkan sesuatu, iaitu lafazlah di sini ataupun perbuatan daripada daerah ataupun daripada ruang ketidakjelasan ataupun iskal kepada ruang yang lebih jelas, terang. At-tajalli ila hayyiz at-tajalli. Itulah bayan. Dan di dalam menjelaskan bayan ni ada beberapa makna di sekitar bayan ni. Yang pertama, bayan ni adalah perbuatan orang yang menjelaskan, iaitu mubayyin. Ataupun yang kedua, al-bayan ni adalah apa-apa yang menjelaskan, iaitu dalil lah. Ma hasala bihi tabyin, apa yang dengannya terjadinya bayan, iaitu dalil. Yang ketiga, madlul. Bayan juga boleh, itlaq yang ketiga adalah bayan ni adalah mahal ataupun al-ilmu 'anid dalil. Al-ilmu 'anid dalil. Okey, dan ada yang itlaq yang keempat, makna bayan yang keempat ni adalah al-hasil bil masdar alladhi huwa at-tabyin. Dia berbeza dengan dalil itlaq yang kedua tadi, iaitu ma hasala bihi at-tabyin. Itlaq yang keempat ni ialah al-hasilu bil masdar alladhi huwa at-tabyin. Wal hasil, maknanya yang keempat ni lah makna masdar lah. Maknanya at-tabyin tu makna masdar, maka dia berbeza dengan yang kedua tadi. Kedua adalah dalil, nafsud dalil, iaitu dalil itulah sebenarnya adalah bayan. Ataupun yang keempat ni adalah tabyin, makna masdar dari segi bahasa itu, tabyin itu adalah bayan, jelas, penjelasan.
Okey, di sini juga dalam istilah bayan ni ada perkataan iskal. Iskal pula dia adalah khafa. Khafa'ul muradi bihaitsu la yudrakul muradu minhu illa bitta'ammul. Okey, iskal di sini dengan makna tersembunyinya makna yang dikehendaki, makna al-murad. Khafa'ul muradi bihaitsu la yudrakul muradu minhu illa bitta'ammul. Maknanya kita tidak dapat capai makna yang dikehendaki oleh syarak daripada lafaz tu kecuali dengan illa bitta'ammul, dengan penelitian yang mendalam. Iskal di sini ada dua bahagian. Qisman li'anna dhalika al-khafa' imma li ghumudin wa diqqah. Contoh iskal yang kerana memerlukan kerana lafaz yang mujmal tu terlalu ghumud. Ghumud di sini terlalu darjah tak jelas tu terlalu dalam, dan dia perlukan ijtihad yang lebih untuk memahami lafaz tersebut. Contohnya wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum junuban fattaharu. Fa inna ghasla zahiril badani wajibun. Fa inna ghuslu zahiril badan wajibun wa ghusla batinihi saqitun fa waqa'a al-ishkalu fil fami. Okey. Bila kamu berada dalam keadaan junub, wa in kuntum junuban fattaharu, maka kamu bersucilah. Bersuci ni di sini ni maknanya ialah mandi wajib lah. Tapi berlaku iskal, itu berlaku ketidakjelasan, adakah nas ini ataupun adakah ayat ini termasuk padanya ialah membersihkan ataupun mandi tersebut termasuk mulut. Kenapa mulut ini adalah batin wajah, maknanya mulut adalah termasuk di dalam muka lah. Maknanya dalam muka kita ni adanya anggota lain iaitu mulut. Maka adakah wajib adakah dengan mandi wajib itu termasuk kita membersihkan mulut ataupun mengenakan air kepada mulut? Kerana apa? Kerana fa innahu batin min wajh. Kerana dia adalah batin kepada muka kita ni. Maknanya muka kita ni muka yang adalah zahirnya anggota yang zahir adalah muka, tapi anggota zahir ni ada batinnya pula, iaitu mulut. Maka di sini berlaku iskal. Adakah mulut perlu dikenakan air atau macam mana? Okey. Itu yang pertama, adakah mulut termasuk li ghumudin wa diqqah. Iskal ataupun tersembunyi makna murad itu kerana yang pertama ghumud dan memerlukan ijtihad yang lebih, diqqah, penelitian yang lebih. Ataupun wa imma listi'aratin badi'iyatin la yattali'u ala muradiha illa ba'da diqqah. Ataupun ba'da ke bu'du di sini, la yattali'u ala muradiha illa ba'da diqqah. Contohnya qawarira min fiddah. Qawarira min fiddah. Contoh di sinilah. Okey. Okey, itu dua bentuk khafa' lah. Iaitu tersembunyinya makna yang dikehendaki kerana dua sebab. Okey, yang seterusnya
pengarang menyebutkan tentang wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan wa qila ma ta'wiluhu tanziluh. Okay, setelah menyebutkan tentang bayan, maka pengarang menyebutkan tentang nas. Apa itu nas dari segi istilah? Di sini disebutkan wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas itu adalah lafaz yang tidak mengandungi kecuali satu makna. Lafaz yang tidak mengandungi kecuali satu makna. Okay. Contohnya kazaidan fi ra'aitu zaidan. Kalau seorang menyebut aku telah melihat Zaid, maka perkataan Zaid di situ adalah nas, iaitu dengan makna dia adalah lafaz yang tidak ada kebarangkalian kecuali satu saja makna, iaitu diri Zaid itulah. Bila kita sebut Zaid, kita dah mengeluarkan sebarang makna yang lain selain daripada Zaid. Bila kita sebut aku telah melihat Zaid, maka dia melihat Zaid. Dia tak lihat orang lain, dia tak lihat Muhammad ataupun dia tak lihat Umar. Dia melihat Zaid. Okey. Dan ada juga ta'rif yang lain, wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu nahwu fa siyamu thalathati ayyam. Okey. Ada makna yang ada ta'rifan yang lain, iaitu nas itu adalah apa yang takwilannya adalah penurunannya, iaitu bila saja ayat tersebut turun, ia difahami dengan penurunannya, maka dia tidak bergantung kepada perkara-perkara lain untuk memahami ayat tersebut. Kerana apa? Kerana kejelasan ayat tersebut. Contohnya fasiyamu thalathati ayyam. Fasiyamu thalathati ayyam. Okey. Maknanya siyam di sini ialah dengan maksud berpuasa, bukan dari segi bahasa, iaitu menahan diri semata-mata. Maknanya dari segi bahasa siyam menahan diri, tapi dari segi syarak siyam ni adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa lah. Maknanya siyam di sini adalah makna syar'i, iaitu ibadah puasa itulah. Bukan sekadar menahan diri ni boleh jadi macam menahan diri daripada bercakap ke apa, itu dari segi bahasa. Tapi yang rajih ataupun yang lebih difahami di sini, kerana jelasnya nas ini ialah makna syar'i. Dia tak perlukan lagi apa-apa lagi untuk dijelaskan. Walaupun dia ada kebarangkalian yang kurang rajih, iaitu marjuh, iaitu siyam di sini dengan makna bahasa, iaitu menahan diri semata-mata. Sama ada bercakap ke, menahan diri bercakap, atau menahan diri daripada makan minum, ataupun apa-apa saja. Tapi di sini kebarangkalian yang tidak rajih itu dah terkeluar daripada pemahaman ayat ini. Okey, dan hukum an-nas ni, bila datangnya nas, maka kita wajib beramal dengan nas, iaitu nas tu datang dalam keadaan jelas. Bila nas ni jelas, maka ia menjadi satu keyakinanlah kepada kita untuk beramal dengan nas tersebut. Walaupun ada kebarangkalian ditakwilkan ataupun ditakhsiskan ataupun nasakh, tapi kebarangkalian itu tidak timbul daripada dalil.
maka nas tersebut kita wajib beramal. Okey. Seterusnya istilah yang disebutkan juga di sini ialah istilah al-zahir. Mahtamala amrayni ahaduhuma adharu min al-akhar. Sebelum tu dalam matan tu juga ada sebut wa huwa mushtaqqun min minassatil arusi wa huwa al-kursi. Nas tersebut disebut ni dari segi bahasa je lah. Daripada mana datangnya istilah nas tu ialah daripada minassatil arus, maknanya pentas untuk pengantin ni dia adalah kursi yang tinggilah. Dia tinggilah supaya orang dapat tengok pengantin ni, maka makna nas diambil daripada penggunaan dari sudut bahasa di situlah. Maknanya nak menunjukkan bahawa nas ni adalah makna yang lebih tinggi, dan bila dia tinggi tu dia dapat dilihat dan ianya adalah sesuatu yang jelas. Tu dari segi bahasa. Kemudian Imam Ar-Razi sebut wa zahir ma mahtamala amrayni ahadihima adhhar min al-akhar. Okey. Terusnya Imam Ar-Razi menyebut istilah al-zahir. Tadi disebutkan istilah nas. Nas ni maknanya yang tidak ada kebarangkalian kecuali satu makna. Tapi zahir ini pula adalah ada kebarangkalian. Apa-apa yang mengandungi kebarangkalian dua perkara, yang mana satu perkara itu lebih jelas daripada yang satu lagi tu. Itu makna zahir. Maknanya dua makna kalau kita boleh tengok contoh apa di sini, kal asadi fi ra'aitul yawma asadan fa innahu zahirun fil hayawan al-muftaris li'anna al-ma'na al-haqiqiyya muhtamilun lirrajul syuja'i badalahu. Okey. Kalau seorang menyebut dan berkata, aku telah melihat singa. Aku telah hari ni aku dah tengok aku melihat singa. Maka perkataan singa di situ adalah perkataan yang pada zahirnya adalah merujuk kepada makna haiwan yang ma'ruf dalam minda kita, iaitu haiwan yang salah satu haiwan pemangsa ni lah yang bentuk rupanya kita boleh gambarkan singa tu lah. Kerana dari segi makna hakikinya itulah makna singa. Tapi dalam bahasa Arab ni, apabila kita menyebut singa ni, ada satu lagi makna yang maknanya fulanun kal asad. Maknanya boleh jadi dalam bahasa Arab ni dia ada balaghah ni, ada dari segi balaghahnya boleh juga kita sebut ra'aitul yawma asadan. Sebenarnya boleh juga kita sebenarnya nak sebut kita telah melihat seorang lelaki yang berani seperti singa. Boleh jadi macam tu kat makna dia. Maka asad di sini adalah zahir, pada zahirnya adalah makna merujuk kepada singa. Berbeza dengan tadi kita sebut ra'aitu zaidan, dia adalah nas. Kenapa kat sini kita sebut ra'aitu asadan adalah zahir? Bila kita sebut zaid tu, dia dah mengeluarkan kebarangkalian haiwan. Maknanya tak adalah haiwan tu tak adalah maknanya zaid tu tidak sekali-kali merujuk kepada haiwan. Tapi bila kita sebut asad ni,
Asad ni boleh merujuk kepada seorang lelaki yang berani. Kenapa? Kerana sifat yang ada pada singa tu, iaitu berani, boleh ada pada boleh ada pada seorang lelaki. Sifat keberanian itu. So, bila jadi macam tu, maka dia turun sikit darjah darjah kejelasan tu, maknanya dia adalah zahir saja. Dia bukan nas. Dia adalah satu perkataan yang zahir, makna orang yang bercakap tu sebenarnya dia merujuk kepada singa betul-betul lah. Bukannya kepada lelaki yang berani. Walaupun ada kebarangkalian dia sebenarnya nak cakap bahawa dia nampak seorang lelaki yang berani seperti singa. Tapi makna yang lebih zahir di situ adalah makna haiwan tu lah. Makna haiwan pemangsa yang kita boleh gambarkan dalam minda kita, iaitu singa tu. Okey, terusnya selepas istilah zahir ni, selepas Imam Haramain menyebut istilah zahir, Imam Haramain tidak menyebut, tidak memberikan takrif kepada ada satu lagi istilah, iaitu muawwal, iaitu lafaz yang mengandungi kebarangkalian dua makna, atau mengandungi dua makna, salah satunya lebih zahir daripada satu yang lagi, tetapi di sini dalam lafaz ta'wil ni ataupun ta'rif muawwal ni, kita gunakan perkataan yang bercanggah dengan perkataan yang lebih jelas. Kita gunakan perkataan yang lebih kurang jelas. Kerana apa? Kerana ada dalil. Nanti kita akan sebutkan di sini. Imam Haramain kata wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalili wa yusamma dhahiran bid-dalil. Okey. Okey, contoh yang di sini ialah wa inna ma yu'awwalu bid-dalili kama qala. Bila boleh berlakunya takwil ni, sebagaimana Imam Haramain sebut ni, apa yang zahir itu ditakwilkan dengan dalil. Contoh yang boleh kita bagi di sini ialah was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Contoh di sini ialah, dan langit itu kami binanya dengan aid. Pada zahirnya ialah, dan langit itu kami binanya dengan tangan. Itu makna zahir. Tapi tangan di sini menjadi satu lafaz yang perlu ditakwil lah. Kerana apa? Kerana zahir dia adalah mustahil. Zahir dia adalah mustahil bagi Allah. Maka kita perlu takwil di sini. Kita palingkan maknanya kepada makna al-quwwah. Kita maknakan aid di sini adalah dengan makna quwwah, maknanya was-samaa'a banaynaha bi'aidin, maknanya dengan kekuatan, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini kita telah meninggalkan makna yang zahir, tapi kita mengambil makna yang kurang. Kita mengambil makna yang bercanggah dengan makna zahir, iaitu kita takwil lah. Kat sini kita takwil. Kerana apa? Kerana ada di sini dalil akli yang qat'i yang mengatakan bahawa mustahilnya Allah bersamaan dengan perkara-perkara yang baharu. Bila disebutkan di sini
tangan, maka tangan tu satu yang menyerupai makhluk, maka kita kena palingkan makna yang zahir itu, kita maka kita takwil aid di situ, lafaz aidin di situ. Okey. Okey. Dan ini adalah mengikut mazhab khalaf lah. Dan kalau mazhab salaf, dia tidak menetapkan makna di situ. Maknanya khalaf menetapkan makna, iaitu makna kekuatan. Tapi salaf, kalau mazhab salaf, dia tidak menetapkan. Maknanya dia menyerahkan makna aid di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bila datangnya apa-apa perkataan dalam kitab, dalam Quran dan Sunnah yang memberi waham, yang seolah-olah menunjukkan Allah ni ada wajah, ada tangan, ataupun apa-apalah anggota badan yang mana merupakan alamat kepada baharunya, alamat baharu, iaitu alamat kepada perkara-perkara baharu ni, maka fala budda min ta'wilihi ay sarfihi an zahiri. Maknanya kita perlu takwil. Di sinilah berlakunya takwil. Wa hadha mahallu wifaqin min as-salafi wal khalaf. Okey. Tidak ada khilaf, perlunya tidak ada khilaf di antara mazhab salaf dengan mazhab khalaf. Makna zahir di sini adalah bukan yang dikehendaki. Maknanya makna tangan tu bukanlah tangan yang jarihah, aidin jarihah. Maknanya bukan tangan yang merujuk kepada jisim yang ada pada makhluk. Ini adalah ini adalah satu kesepakatan lah. Kurang-kurangnya dekat sini mazhab salaf dengan khalaf tidak ada khilaf bahawa makna zahir di situ bukan maksud, bukan murad. Maka perlulah takwil. Cumanya mazhab khalaf tidak menetapkan makna, mereka tafwid makna kepada Allah, menyerahkan makna itu kepada Allah, tapi khalaf menetapkan makna, iaitu kalau di sini dia tetapkan makna kekuatan. Okey. Kemudian orang menyebut al-af'al, dan ini adalah perbahasan yang lain. Kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.